Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kalau semalam saya memberikan perkembangan berkaitan dengan kes rasuah Ismail Sabri 170.000 apabila ISPRM menyatakan akan menemu bual ya doktor yang merawat Ismail. Hari ini mereka telah pun selesai ya menemu bual doktor tersebut antara 4 ke 5 jam. Jadi apa sedang berlaku sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan kedua adalah akhirnya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi juga sebagai Presiden UMNO membuka mulut isu rasuah yang melibatkan Ismail Sabri ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat kenyataan pertama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. So, ISPRM selesai temu bual doktor yang merawat Ismail Sabri. Jadi mari kita lihat sesi temu bual itu, apakah dapatan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ISPRM telah selesai menemu bual doktor yang merawat Ismail Sabri Yaakob di sebuah hospital Selangor petang tadi. Bagaimanapun, sumber ISPRM memaklumkan pegawai perubatan itu bukan saksi dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan bekas Perdana Menteri berkenaan. Jadi pegawai ISPRM telah bercakap dengan doktor berkenaan bermula 4 hingga 5 petang tadi, bukan 5 jam ya, atau 4 jam, maksudnya dalam 1 jam untuk mengetahui tahap sebenar kesihatan dan juga mengetahui penyakit ahli Parlimen Berak ya sebelum dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi itu antara kenyataan daripada ISPRM. Sekejap ya. Alright. Jadi sumber itu berkata setakat ini seramai 32 saksi telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan kes itu, termasuklah 4 pegawai, bekas pegawai kanan kepada Ismail Sabri yang sebelum ini direman dan dibebaskan dengan jaminan ISPRM. Media sebelum ini juga melaporkan proses rakaman percakapan Ismail yang dijadwalkan pada Rabu, lepas tu ditangguhkan ke hari Jumaat ya, sekali lagi ditangguh kepada 13 Mac. Jadi berikutan dikatakan beliau masih berada dalam keadaan kurang sehat. Jadi bekas naib presiden UMNO itu sebelum ini dikejarkan ke sebuah pusat perubatan swasta selepas rebah secara tiba-tiba di rumahnya pada 21 Februari lepas. Dikatakan selepas ya, beliau diambil keterangan dan disiasat pada kali pertamanya. Jadi 3 Mac lepas, Ketua Pesuruhjaya ISPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata Ismail Sabri merupakan suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram susulan penemuan uang tunai kira-kira 170 juta di sebuah safe house, rumah selamat, tempat penyimpanan wang susulan serbuan yang dilakukan oleh pihak ISPRM. Jadi itu antara yang berlaku sahabat-sahabat semua. Dan isu seterusnya adalah respon terkini daripada Zahid Hamidi ya berkaitan dengan isu rasuah membabitkan Ismail Sabri ini. Katanya, saya harap Ismail Sabri dapat keadilan seperti saya, macam saya, kata Zahid Hamidi ya, ditujukannya kepada Ismail Sabri ini, yaitu Presiden UMNO ya. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu tidak terlibat dalam siasatan ISPRM terhadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Zahid berkata UMNO menyerahkan sepenuhnya kepada ISPRM untuk menjalankan siasatan tanpa sebarang campur tangan politik dan percaya kepada proses undang-undang untuk menentukan kebenaran.
Jadi kita hormati ISPRM dan kita harap ISPRM berlaku adil dan tentunya profesional dalam melakukan penyiasatan. Katanya lagi, secara pribadi, saya juga pernah mengalami keadaan ini. Jelas apabila kes saya dibawa ke mahkamah, walaupun berbagai pihak melemparkan berbagai tuduhan dan sebagainya, kata Zaid. Dan akhirnya katanya keadilan telah dapat ditegakkan dan saya harap perkara yang sama dapat berlaku di mahkamah dan itulah yang saya harapkan dalam kes ini. Katanya pada satu majlis santunan kasih Ramadan 2025 peringkat negeri Melaka di Masjid Tanah Melaka. Pada 4 September 2023, Mahkamah 4 September 2023, semasa itu kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional Mahkamah melepaskan tanpa membebaskan DNAA kepada Zain Habidi daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah dan pengubahan wang haram dalam membabitkan dana Yayasan Al-Bukhari. Yayasan Akal Budi. Jadi ini selepas Ketua Bahagian Rayuan dan Perbicaraan AJC menggariskan 11 alasan bagi menyokong permohonan agar timbalan Perdana Menteri itu dilepas tanpa dibebaskan. Dan ketika itu kita tahu Zahid bukanlah memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana ketika 4 September itu yang masih berkuasa adalah kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional. Dalam pada itu Zaid hari ini juga merujuk kenyataan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Haji Dusuki yang menjelaskan pendirian parti berhubung isu siasatan ISPRM terhadap Ismail Sabri. Ashraf berkata UMNO tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang secara sengaja mengaitkan, menuduh atau mencipta persepsi bahawa parti ini mempunyai hubungan dengan kes yang sedang disiasat. ISPRM telah bercakap dengan Dr. Ismail Sabri untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai keadaan bekas Perdana Menteri itu untuk memastikan dia sehat untuk memberi kenyataan pada satu tarikh baru, yaitu sehari selepas tempoh yang dinyatakan dalam MC berkenaan, yaitu pada 13 hari bulan Mac. ISPRM telah pun menyoal Ismail Sabri selama 5 jam pada 18 Februari lalu sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap perbelanjaan dan kempen promosi keluarga Malaysia ketika pentadbiran Perdana Menteri ke-9 itu. ISPRM juga telah merampas 170 juta dalam berbagai mata wang dan 16 kilogram emas dari premis yang dikaitkan dengan bekas pembantu Ismail Sabri itu. Dan selepas beberapa hari, sesi soal siasat pertama, Ismail Sabri dilaporkan pengsan di rumahnya dan dimasukkan ke hospital. Sehari kemudian, 23 Februari, anak perempuannya Nina Sabrina berkata stabil dan semakin sehat. Manakala Setiausaha Akbar Azran Fitri Rahim dipetik berkata tekanan darah Ismail meningkat sedikit. Tapi kenapa dua kali sesi ambil keterangan atau siasatan ini diberikan MC oleh doktor yang merawat Ismail Sabri? Adakah ia sengaja dilakukan untuk melengahkan dan sebagainya? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian jadi daripada Orek Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.